Wajalla. Baik, faedah yang pertama yang kita dapat kutip dalam ayat ini, iaitulah Allah sebut alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Allah turun. Ayat ini menjadi isyarat kepada Quran ini mesti diterima oleh semua orang. Semua manusia mesti terima. Sebab Allah turun Al-Quran dari langit kepada makhluknya yang di bumi. Yang kata saya tidak Islam, saya tak terima. No. Semua kena terima. Kalau kau tak terima, kau punya pasal. Tapi siapa yang dia terima jadi hidayah lah bagi dia. Siapa tak terima, bala lah bagi dia. Na'udzubillah. Itu yang pertama. Tanzilul kitabi la raiba fihi. Yang kedua, am yaquluna iftarah. Buat kafir kata Nabi reka ya Quran ni. Maka Tuhan jawab, bal huwal haqqu. Ayat ini Allah Ta'ala menyokong hujah bahawa Al-Quran itu bukan direka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan kata aku turun. Wal haqqu mir rabbik, daripada aku, bukan daripada Muhammad. Muhammad juru baca saja. Muhammad tukang baca. Mu jangan duk reka macam-macam. Itu dia panggil dua. Al-Quran daripada Allah, bukan rekaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Akhir ayatnya Tuhan kata apa? Afala tatazakkarun. Apakah kamu tidak berfikir, tak mahu insaf, tak mahu ingat, mengambil iktibar untuk mencapai keridaan Allah Azza wa Jalla? Ayat ini mencerca mana-mana orang yang tidak mengambil iktibar pengajaran daripada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Taubih man lam yatazakkar ba'da hazal bayan. Maka kalau kita nak keluar daripada kelompok yang dicela, apa tugas kita? Wujubut tazakkur. Kita duduk dalam kelompok yang sentiasa mengambil pengajaran dan iktibar daripada ayat-ayat Allah. Jangan ikut puak-puak yang tak ambil iktibar itu. Yang keempat, kenapa Allah Ta'ala cipta 6 masa? Khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Kenapa Tuhan buat 6 masa? Sedangkan Allah Ta'ala dia punya sifat kun fayakun. Boleh je Tuhan buat kun fayakun, tapi kenapa dia buat 6 masa? Jawapannya, Allah nak didik makhluk-makhluk dia ala ta'anni fil umur. Kamu manusia jangan gopoh. Buat kerja biar ada masa tempoh yang cukup. Aku buat langit dengan bumi 6 masa sebab nak ajar kamu supaya jangan gopoh. Orang Kelantan kata jangan belorak. Wa anna likulli syai'in indahu ajal. Setiap masa tu ada tempoh dia. Sebab itulah kita nak buat rumah, kita ada tempoh setahun, 2 tahun. Nak buat bangunan kena ada tempoh. Allah nak ajar kita jangan gopoh. Yang kun fayakun ni siapa? Allah saja boleh guna. Tapi Tuhan tak guna di sini. Semata-mata nak didik makhluk dia, hamba dia. Baik. Yang kelima, khalaqas samawati wal ard. Ayat ini juga nak membatalkan kata-kata puak-puak mulhid, puak-puak yang tak percaya kepada Tuhan ni. Dia kata alam ini qadim. Alam ini sudah ada lah, sudah lama. Tidak. Allah kata aku yang menciptakannya. Mana ada tak ada? Mana? Allah yang menciptakan dengan kuasa dia, dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Puak-puak mulhid terus duduk kerah kepala. Senang kamu berimanlah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, wama bainahuma.
Allah sebut satu lagi tempat. Khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Aku jadikan langit dan bumi dan antara keduanya. Maka kata di para ulama, antara langit dan bumi itu ada satu lagi alam yang perlu kita teliti, perlu kita kaji. Dalam seri lepas anda bincangkan bagaimana pilot cerita kepada kita apa yang dia tengok. Itu yang dia tengok, yang duduk di cakrawala angkasa lepas lagi ni, lagi banyak. Jadi kita kata alhamdulillah, kita kena kaji di antara langit satu, bumi, antara langit dengan bumi. Tak kira lah, atas bumi itu ada apa? Ada hawa, ada angin, ada macam-macam. Kaji jangan tak kaji. Yang betulnya jangan tak kaji. Untuk kita nak tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketujuh, khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma thumma istawa 'alal 'arsy. Setelah Allah Taala ciptakan langit dan bumi, maka dia istiwa di atas arasy. Ayat ini menjadi dalil ala anna khalqal 'arsy qabla khalq as-samawati wal ard. Dalil bahawa arasy itu dulu daripada langit dan bumi. Arasy Allah Taala itu dulu daripada langit dengan bumi. Arah itu ada sebelum ada langit dengan bumi, sebagaimana sebut dalam ayat ini dan juga hadis-hadis yang lain. Kita kata alhamdulillah. Baik, yang ke-8 sebagaimana telah kita bincang tadi, summastawa 'alal 'arsy. Allah Taala istiwa di atas arasy. Kita kata dua mazhab di sini. Ulama salafus soleh mereka kekalkan lafaz bahawa Allah Ta'ala itu beristiwa di atas araf biduni takyif wala tamsil. Kita tak boleh nak kata macam mana, contoh banding, tidak. Jangan juga kita ambil perkataan Mu'attilah dan Jahmiyah yang mengatakan, yang menukar makna dia ataupun mengkosongkan Allah Ta'ala daripada sifat-sifatnya. Itulah dua kepahaman. Jadi ada kepahaman salafus soleh macam ni, ada kepahaman ulama yang kemudian dia kata dia tukar daripada istawa kepada istaula, Tuhan yang menguasai. Kita kata kekalkanlah lafaz yang sedia ada. Tidak ada pula dalam tafsir Nabi menafsirkan dengan istaula dengan istawa dengan mana istaula. Para sahabat-sahabat kibar sahabat juga tidak tersir yang kemudian, cuma mari kemudian ni takut orang keliru dihukai. Kita kata kalau sudah diterangkan, kenapa keliru? InsyaAllah tidak ada kekeliruan. Masyarakat boleh faham tentang sifat Allah, tak boleh kita banding dengan makhluk. Kita tahulah sifat Allah. Baik. Tuan-tuan, untuk rekod, wasafallahu ta'ala nafsuhu bil istiwa. Allah Ta'ala sebut istawa 'alal 'arsy dalam Quran sebanyak 7 ayat. 7 ayat istawa 'alal 'arsy. 7 ayat. Dalam suratul A'raf, Yunus, Ar-Ra'di, Taha, Al-Furqan, Al-Hadid dan surah As-Sajdah. 7 ayat. Baik, semua apabila Tuhan sebut sifat ini, maka dia akan sebut sifat-sifat kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Tengok. Supaya dia jawab cerita langit dengan bumi, thumma istawa 'alal 'arsy. Itu cara supaya kita nampak keagungan Allah Azza wa Jalla itu. Alhamdulillah. Kena belajarlah dalam bab akidah tauhid ni, tuan-tuan. Kita belajar dua aliran, salaf dengan khalaf. Baru kita tak sempit. Ni kalau kita belajar khalaf saja, Asy'ariyah Maturidi saja, bila orang dengar yang salah tafsir, menggigil. Kata orang naik bulu macam mana sebab kita tak belajar. Bila kita belajar, kita rasa lebih dekat kepada nas yang disebutkan ini. InsyaAllah. Sebab itulah saya suka harmonikan masyarakat dengan memberi penjelasan kepada dua-dua cara. Baru kita tengok yang ni dengan ni. Tapi kalau kita sempitkan, orang pun tak tahu. Bila orang sebut, kita marah pula. Akal manusia ni cerdik, tuan-tuan. Dia boleh berfikir dengan baik kalau diberi penerangan dan penjelasan yang baik. Tidak ada yang keliru, insya-Allah.
Yang kesembilan, yudabbirul amra. Allah Ta'ala yang menyusun segala perkara ini. Ayat ini sekali lagi menolak pandangan qadariyah yang mengatakan manusia ni dia buat semua hak dia. Kita kata ahli sunnah lain. Ahli sunnah kata kita buat kerja yang kita buat, tapi semuanya dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Kita yang buat. Ini sebab kepada kita. Sebab itulah bila orang mencuri, dia tak boleh salahkan takdir. Bila orang ni mencuri ditangkap, tuan polis, jangan marah dengan saya. Kenapa? Saya mencuri dengan takdir Allah. Tak boleh. Salah macam tu. Kalau tidak, tak ada orang yang boleh tangkap lah. Semua takdir. Memang takdir Allah Ta'ala. Tapi yang nak jadi pencuri itu awak. Itu dia panggil. Jadi puak qadariyah dia kata anna amral insan mustaqillu bi. Manusia tu dia sendiri dia cerita, tak ada. Kita kata tak, semua benda yang kita buat usaha kita, tapi dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Tak boleh nak nyalah takdir lah. Kita yang cari pasal nak pergi buat benda tak baik. Lepas tu kita menyalahkan takdir. Kenapa? Maka tak boleh macam tu. Baik, yang terakhir, yang ke-10. Dalam ayat kita ni Allah Ta'ala sebut fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. Pada hari mananya? Kadar hari itu 1000 tahun. Tuan-tuan tanda. Dalam suratul Hajj, surah Al-Hajj, Allah kata wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Hari di sisi Tuhan kamu tu seperti 1000 tahun yang kamu hitung ni. Hari dunia ni 1000 tahun. Suratul Hajj ayat 47. Dalam surah kita Sajadah, yudabbirul amra minas sama'il ardi thumma fi yaumin kana miqdaruhu alfasana. Hari yang kadarnya 1000 tahun. Yang tadi ka'alfi, seolah macam 1000 tahun. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 4. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Naik malaikat dengan ruh ni kepada Allah Azza wa Jalla pada hari yang kadarnya 50,000 tahun. Tadi macam 1000. Ia ni kadar 1000. Yang ni 50,000. Macam mana kita nak taufik di antara ayat-ayat ini? Baik. Ambil perhatian para pencatat, para pelajar. Wa wajhu zalik annal murad fi suratul Hajj. Dalam surah Haji, tabiinu af'alihi subhanahu. Dalam suratul Hajj Allah Ta'ala sebut tentang apa yang dia buat. Apa yang Tuhan buat ni dalam masa yang ringkas. Dalam masa yang ringkas boleh je Tuhan buat apa? Kun fayakun. Tapi Tuhan tak. Dia buat pada hari berenam masa. Satu masa tu macam 1000 tahun. Maknanya lajunya, besarnya kuasa Allah Ta'ala walaupun 6 masa, tapi satu masa tu 1000 tahun. Dan dia boleh pecut lagi dengan kun fayakun. Nak suruh kita ni gambar 1000 tahun masa ni. Allah Ta'ala buat dalam masa satu hari. Baru kita nampak kuasa Allah Azza wa Jalla. Macam kita lah juga. Kita bagi kontrak buat rumah 6 bulan. Tiba-tiba kontraktor pergi cari tukang di mana dia panggil orang mana-mana. Kerja sampai siang malam. 3 bulan siap. Terkejut kita. Kadar 6 bulan disiap dengan 3 bulan. Kita bukan nak banding Allah laisa kamitslihi. Tapi nak ceritanya ayat ini menggambarkan bahawa benda yang kamu hitung 1000 tahun Allah buat dalam masa satu masa. Baik. Wa ala hadza masa yudabbirul amra minas sama' ila al-ardi thumma yarju ilaihi. Maksud ini dalam surah kita ni, surah As-Sajdah, maksud dianya bu'd anna bu'da hazil masafah. Jarak ni turun naik ni. Tengok ayat Quran ni kan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma summa istawa 'alal 'arsy
Maaf, ayat 5 tadi. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi kana miqdaru alfasana. Turun naik tu kalau nak kira masa perjalanan manusia ni 1000 tahun. Maksudnya. Tapi Allah Ta'ala bagi kekuasa kepada malaikat, dia boleh naik sekejap duduk langit, sekejap duduk di bumi. Dia boleh turun naik, bagi laporan, kita kata Masya Allah, lajunya. Dipanggil kadar masa, bu'dul masafah. Jarak itu kalau kamu naik betul-betul 1000 tahun baru sampai. Tapi Allah Ta'ala bagi kepada dia, bagi kepada makhluk-makhluk Allah Ta'ala ini dengan kuasa Allah boleh cepat. Ana pergi di Kota Baru ni, ada dipanggil Balai Cerap, Profesor Dr. Rawi. Siapa dia rajin pergi tengok. Ada mula-mula tentu dia kata cantik ustaz. Kita tengok teropong ni boleh tengok ni. Bintang apa dia, bintang hok comel ni, hok macam bunga gitu. Bintang apa dah? Mustari, lama tak sebut ni. Di malam tu dia ambil lapu, dia suluh ke bintang. Dia kata lapu ni akan sampai ke bintang 8 tahun lagi. Cahaya ni 8 tahun, kalau berjalan-jalan 8 tahun baru sampai. Dia punya lupa saya 8 tahun ke berapa tahun. Yang pentingnya jarak tu jauh. Tapi kita boleh nampak lah. Allahu Akbar. Baiklah, tuan-tuan kena pergi melawat tengok. Yang ketiga, wa amma ayatul ma'arij. Ayat ma'arij 50 alfasana, 50,000 tahun. Maksud hari itu hari kiamat. Hari kiamat Allah Ta'ala selesai dalam masa 1 hari. Kira-kira hisab, perbicaraan ini. Kalau nak kira kadar atas dunia ni, daripada nak buka file, cari peguam, semak tu, semak ni, cari nombor tu, 50,000 tahun baru selesai. Tapi Allah Ta'ala selesai dalam masa 1 hari. Allahu Akbar. Maha kaya Tuhan. Jadi ayat ni tuan-tuan, para jemaah sekalian, kita boleh fahamlah 3 ayat ni tak bercanggah. Suratul Hajj 47, As-Sajadah ayat kita ni, Al-Ma'arij ayat 4, semuanya ada tempat tersendiri. Ada ulama kata 1000 dalam sejarah miqdarus sair, jarak perjalanan, sairul umur. 1000 tahun dalam suratul Hajj, iaitulah kadar hari itu, masa tu. Masa hak Nabi Allah Ta'ala ciptakan langit dengan bumi. 50,000 tahun suratul Ma'arij itu untuk hari kiamat. Ada ulama kata semua tu hari kiamat belaka. Kita kata wallahu alam, yang penting ayat ini mengajar kepada kita keagungan kekuasaan Allah Azza wa Jalla dalam masa yang kalau kita nak dunia, atas dunia ni kita nak hitung 50,000 tahun, Allah Ta'ala selesai dalam masa 1 hari. Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ta'ala Allahu amma yaqulu zalimun uluwan kabira. Allah Ta'ala maha tinggi, maha agung, maha berkuasa. Tamatlah ayat kita. InsyaAllah kita sambung lagi ayat yang ke-6 dalam siri yang akan datang, ayat 6 hingga ayat 11, insyaAllah. Ayat 6 sehingga ayat 11 mengikut tartib panel surah tafsir Muharrar. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.